Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, dan insya-Allah pada pagi ini kita baca dari ayat 107 surah At-Taubah. Tanpa melengahkan masa, kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Walladzina ittakhadhu masjidan, dan mereka yang membina masjid. Dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid. Ini kisah yang keberapa? Kalau kumpulan kategori semalam kita sebut, ada golongan munafik, ada golongan orang yang beriman, tetapi mencampur adukkan antara kebaikan dengan keburukan, lalu mereka bertaubat. Ada golongan yang ketiga, mereka ialah golongan yang beriman juga, tak pergi berperang, tapi tidak mengikat dirinya di tiang masjid.
mula-mula berfikir nak bagi alasan, tapi akhirnya tak bagi alasan dan mengaku ya kepada Nabi bahawa dia tak pergi sebab tak ada alasan. Yang tu kita akan sambung cerita nanti. Kemudian ada juga kisah berkaitan dengan perang Tabuk ni. Musim perang ni juga berlaku satu kisah atau kejadian di mana sebahagian dari golongan munafik mereka membina masjid. Bina masjid. Dia tak pergi perang, lepas tu dia bina pula masjid. Dan yang tukar atau suruh bina masjid ni ada seorang kepala munafik juga. Kepala munafik juga, tapi dia ni duduk di luar daripada Madinah. Duduk di luar daripada Madinah. Iaitu salah seorang nama dia Abu Amir. Abu Amir. Abu Amir ni dulu dia ni orang Khazraj, daripada golongan Khazraj, dan dia dikelas sebagai Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ni maksud apa rahib? Orang yang rajin buat ibadat. Rahib ni orang rajin buat ibadat. Dia ni maknanya dia ni orang yang kuat ibadat, dan dia pula daripada Khazraj, bukan Yahudi. Cuma dia punya kecenderungan itulah mungkin kepada Yahudi lah. Jadi apabila Nabi SAW ataupun dia ni masuk Kristian, zaman jahiliyah dulu dia tanassar, dia masuk Kristian, qad tanassara fil jahiliyah wa qara'a ilmu ahli kitab, dan dia mengaji ilmu kitab. Sebab tu dia dikenali sebagai Ar-Rahib. Ayat baru ni kita sebut inna kathiran minal ahbari war-ruhban, pendeta. Pendeta, inna kathiran minal ahbar war-ruhban. Kita dah sebut baru ni pendeta, rahib dan pendeta. Pendeta dan rahib. Okay? Jadi dia ni dikenali sebagai Abu Amir Ar-Rahib, pendeta, si pendeta. Apabila dan walahu syarafun fil Khazraj kabir, dia ni di kalangan orang Khazraj memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Nama dia siapa? Abu Amir. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia tak puas hati sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abu Amir ni dia tak puas hati. Okey. Apabila Nabi SAW memenangkan orang Islam kepada orang Quraisy dalam perang Badar, lagi dia tak puas hati. Lagi dia tak puas hati. Wa baraza bil adawati wa zahara biha, dan dia menunjukkan penentangan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia keluar lari daripada Madinah pergi kepada orang Mekah. Pergi kepada orang Mekah, bergabung dengan mereka untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'u biman wafaqahum min ahya'il Arab wa qadimu 'ama Uhud. Lalu dia berkumpul dengan orang Mekah dan mengumpulkan orang-orang Arab sekeliling, membentuk pasukan datang balik pada perang Uhud. Dan dialah orang yang gali lubang supaya Nabi SAW jatuh di dalamnya. Dan bila Nabi SAW jatuh kepada lubang itu, wa taqaddama Abu
Amir fi awalil mubarazah. Dan Abu Amir dia termasuk dia pada awal peperangan tu dia kata kepada kaum dia, orang-orang Ansar di Madinah, supaya bergabung pula dengan dia untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Madinah bila dia kenal Abu Amir Ar-Rahib ni, orang panggil bahasa jenis, orang panggil Al-La'in dalam kitab tersebut, yang dilaknat. Mereka pun kata, la an'amallahu bika, semoga Allah tidak menyenangkan kamu. Ya fasiq, ya aduwallah, wahai fasik, wahai musuh Allah. Kaum dia panggil. Dan mereka mencela Abu Amir. Faraja'a wa huwa yaqul, wallahi laqad asaba qaumi ba'di syarr. Dia pun bila kaum dia sendiri cela dia pun berpaling, dia balik, dia kata, demi Allah. Pokok dia pun bersumpah demi Allah juga. Demi Allah, kaum aku ni setelah daripada aku tinggal dia telah ditimpa keburukan. Maknanya aku tinggal jadi lagu ni kaum aku. Pada pandangan dia tu Nabi adalah orang yang buruk. Nak macam mana? Hidayah. Nak kata macam mana kita ni, Allahu Akbar. Dengar cerita Nabi pun kita rasa dah baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau orang yang boleh hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercakap dengan dia, bermuamalah dengan dia, lagilah musuh tengok pun rasa lembut hati tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dah barang hidayah ni, ada orang yang hidup di Madinah, tengok Nabi, cakap dengan Nabi, tetap saja hati dia tidak beriman. Ni barang hidayah. Minta dengan Allah lah supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita hidayah kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan dia ni termasuk daripada orang yang pernah Nabi dakwah dia. Wa qara'a alaihi minal Quran faqad da'ahu ila Allah qabla firar. Pernah Nabi ajak dia masuk Islam sebelum dia lari daripada Madinah. Dan pernah Nabi baca Quran kepada dia. Fa aba an yuslima wa tamarrad. Tapi dia tak nak masuk Islam dan dia degil. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya dia mati jauh dalam keadaan terhalau, ba'idan taridan. Fanalathu hadhihi da'wah, dan betul doa ni. Akhirnya dia keluar daripada Madinah dan dihalau lah oleh kaum dia tak terima dia. Falamma wa dhalika annahu lamma farigha an-nas min Uhud wara'a amra rasul fi irtifa' wa zuhur. Dan bila berakhir perang Uhud, dia tengok Nabi makin besar lah. Jadi dia pun pergi kepada Hirakal di Rom. Hercules dekat Rom. Yastansiru ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong supaya Hirakal perang dengan Nabi. Jauh dia ni, jahat sungguh orang ini. Fa wa'adahu wa mannahu wa aqama indahu. Lepas tu dia pun janji dengan macam-macam lah dengan Hirakal. Lepas tu dia duduk dengan Hirakal tu. Wa kataba ila jama'atin min qaumihi minal ansar min ahli nifaq war raib ya'iduhum wa yumannihim annahu sayuqaddimu atau annahu sayaqdimu bi jaishin yuqatilu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tulis surat kepada kumpulan munafik yang ada di Madinah ni supaya
atau menjanjikan kepada mereka bahawa dia akan datang bawa tentera daripada Rom untuk mengalahkan Muhammad di Madinah dan mengeluarkan daripada Mekah, daripada Madinah. Oh, memang jahat dia ni, memang jahat. Abu Amir Ar-Rahib. Lepas tu, wa amarahum an yattakhidhu lahu ma'qalan yaqdimu alaihim fihi man yaqdimu min indihi li'adai kutubihi wa yakuna marsadan lahu idza qadima alaihim ba'da dhalik. Dia pun perintahkan kepada geng-geng dia juga supaya buat satu tempat yang mana boleh buat satu panggil gerak kerja dia orang. Markas lah bahasa kita. Buat satu markas untuk pok-pok dia ni. Dan di situlah akan datang urusan dia, perintah-perintah dia akan berada di markas tersebut. Dan kalau nanti ada orang daripada Rom, tentera Rom pun akan datang, akan duduk situ. Maka mereka pun buat tipu daya, makar. Apa yang dia buat? Dia buat masjid. Takkan dia nak buat satu markas untuk perang Nabi kan? Jadi pokok dia ni fikir idea, dia buat masjid. Dia buat masjid. Fashara'u fi bina'i masjidin mujawirin li masjid Quba. Buat masjid pula dekat dengan Masjid Quba. Jahat tu. Pasal masa tu Nabi ada masjid di Quba. Tempat Nabi singgah dulu. Masa hijrah. Lepas tu pak dia ni bina masjid dekat dengan Masjid Quba. Mana masa ni ada dah lah masjid Nabi ni, memang ada dah. Lepas tu wa farighu minhu qabla khurujir rasul ila Tabuk. Kemudian mereka siap bina tu sebelum daripada Nabi keluar pergi perang Tabuk. Dia siap binaan dia tu dekat-dekat waktu Nabi nak pergi ke perang Tabuk. Waja'u fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun datang habis siap, panggil Nabi untuk mendatangi masjid mereka dan bersalat padanya. Konon-kononnya nak ambil berkat lah. Dan liyahtajju bi salatihi fihi ala taqririhi wa ithbatihi. Dan mereka nak supaya bila Nabi SAW salat di masjid mereka ni, maka seolah-olah Nabi iktiraf dan Nabi mengakui masjid mereka. Wa dhakaru anna wa dhakaru, dan mereka kata annahum innama banauhu liddu'afa'i minhum. Mereka bina ni tujuan dia untuk orang-orang hak tak boleh nak pergi masjid dia lah, masjid jauh kan masjid. Jadi kita bina masjid pak kita ni lah. Untuk orang-orang lemah nak semayang, untuk orang-orang yang tak larat. Mereka menyatakan alasan yang baik. Sebab tu dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut wa la yahlifunna in aradna illal husna. Mereka bersumpah bahawa tidaklah kami menghendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata. Dia kata kami buat masjid ni sebenarnya untuk baik, tujuan baik. Wallahu yashhadu, tapi Allah tahu innahum lakadzibun, dan Allah menyaksikan sesungguhnya mereka berdusta. Apa kata Allah tentang masjid ni? Awal ayat tu Allah kata tentang masjid ni. Mereka bagi alasan
untuk orang-orang lemah kan. Allah kata walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Mereka membina masjid diraran. Maksud dirar, apa maksud dirar? Dirar ni memberi kemudaratan. La darara wala dirar dalam hadis kan. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Dirara ni memberi kemudaratan. Allah Ta'ala kata masjid yang mereka bina ni adalah masjid yang memudaratkan. Mereka pada niat mereka baik tapi di sisi Allah masjid ni masjid yang memberi kemudaratan. Lalu digelar masjid tu masjid dirar. Masjid dirar. Sebab Allah Ta'ala menamakan masjid mereka sebagai walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Bukan nama tu, sifat maknanya. Sifat yang akhirnya dikenali dengan nama tersebut, masjid dirar. Sifat tersebut, pertama masjid tu, masjid tujuan dia memberi kemudaratan. Dalam bahasa lain, membahayakan keselamatan orang Islam. Tujuan dia bina masjid adalah memberi, tujuan mengancam keselamatan orang, ada ancaman terhadap keselamatan orang Islam. Wa kufran, Allah Ta'ala kata. Yang kedua, menguatkan kekufuran mereka. Mereka bina tu adalah kerana kekufuran mereka. Masjid lambang kufur. Pasal apa? Apa nak bina masjid lain sedang masjid Nabi dah ada? Masjid Quba dah ada. Apa nak bina masjid lain? Maknanya tak nak solat dengan Nabi tak nak solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bina masjid lain. Zaman kita gak jenis ada masjid dua. Sekampung tu dua masjid lah. Dekat-dekat sebelah-sebelah. Lepas tu mati. Pak kita tak tahan sekali, kadang-kadang satu masjid jadi dua imam. Yang tu berat lagi. Satu masjid dua imam. Tu berat lagi ya. Ni dah ada masjid dah, dia bina satu lagi masjid. Apa jadi? Pecah orang Islam. Sebenarnya kalau di Madinah tu masjid dia betul lah, kalau orang ramai buat banyak masjid musalla macam pak kita kan. Pak kita ni banyak surau, banyak masjid. Pak solat Jumaat pun satu, walaupun dekat-dekat. Dulu jarak kampung dengan kampung ni jauh. Lah ni sebab kampung tu dia naik meninggi, bukan naik mendatar. Jadi kalau rumah flat tu, kawasan dia mungkin 1 ekar atau 2 ekar, dia punya rumah boleh satu, kalau kampung 100 hektar dekat kampung. Jadi ramai orang. Tapi kalau macam tu menasabah lah. Ni orang tak ramai. Masjid dah ada dah satu. Dia pergi bina pula masjid lain. Tujuan apa? Tafriqan bainal mu'minin, nak memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman. Ini Allah Ta'ala kata, ni sifat masjid dia. Wa irsadan liman haraballah, dan juga dijadikan tempat intipan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Yang ni Allah Ta'ala kata masjid itu sebenarnya markas mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut 4 sifat. Pertama, dirar. Masjid ni memberi ancaman keselamatan kepada orang Islam. Yang kedua, kufran. Masjid ni adalah tanda kekufuran mereka. Yang ketiga, tafriqan bainal mu'minin. Mereka nak memecah belahkan orang Islam. Yang keempat, wa irsadan liman haraballah. Menjadi camp, markas, tempat memerangi orang-orang, tempat orang yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi markas kepada musuh Allah. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka datang sumpah-sumpah, demi Allah kami tak ada niat macam tu, kami niat baik, kami nak buat ni untuk tujuan dia
nak memberikan kepada orang-orang lemah, orang-orang tak boleh datang ke masjid, jauh, letih, dekat, macam mana lah. Allah Ta'ala kata, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka itu berdusta. Lalu bila mereka nak ayat ni masjid tu bina siap sebelum daripada Nabi pergi ke Tabuk. Jadi bila mereka ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla telah menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala kata kepada mereka, inna ala safarin walakin idza raja'na insyaallah. Mula-mula Nabi kata insyaallah lah, tapi kami ni tengah nak pergi ke Tabuk, nak pergi perang. Kita pergi perang dulu, pergi perang, balik nanti insyaallah. Balik nanti insyaallah. Lepas tu bila Nabi dalam perjalanan balik Tabuk, turunlah ayat ni. Masa mula-mula tu Nabi kata insyaallah. Dekat dengan nak sampai Madinah ni, falamma qafala alaihi salam raji'an ila al-madinati min Tabuk wa lam yabqa bainahu wa bainaha illa yaumun aw ba'du yaum. Tidak tinggal perjalanan Nabi melainkan sehari lagi nak sampai, atau separuh hari Nabi nak sampai tu. Nazala alaihi Jibril, turun Jibril alaihi salam, bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Masjid Dirar dan apa tujuan yang mereka bina, sebagaimana yang Allah Taala nyatakan. Turun ayat ni sebelum Nabi sampai daripada Tabuk. Jadi bila Nabi tahu lagu tu, bila Nabi tahu macam tu, apa Nabi buat? Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dhalikal masjid man hadamahu qabla maqdamihi al-Madinah. Nabi pun sebelum sampai ke Madinah hantar beberapa sahabat pergi runtuhkan masjid tu sebelum Nabi sampai. Turun ayat Quran tu, pergi hantar terus, runtuhkan masjid tu sebelum Nabi sampai. Kama qala Ali bin Abi Talha an Ibn Abbas fil ayah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Hum unasun minal ansar banau masjidan faqala lahum Abu Amir ibnu masjid wasta'iddu bimastata'tum min quwwatin wa min silah fa inni dhahibun ila Qaisar malikir Rum fa'ati bijunudin minar Rum wa ukhriju Muhammadan wa ashabahu. Ibnu Abbas kata mereka adalah segolongan dari Ansar yang Abu Amir Ar-Rahib kata bina masjid. Lepas tu siapkan senjata-senjata. Aku akan minta bantuan daripada Kaisar supaya bila datang Madinah, Muhammad ni balik ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perangi dia. Perangi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut mereka adalah berdusta. Lalu Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqum fihi abada, jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya. Allah larang Nabi jangan sembahyang situ. La masjidun ussisa 'ala taqwa, kerana sesungguh masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa, min awwali yaumin, dari hari yang pertama, min awwali yaumin, dari mula wujudnya, atau dari awal, dari hari yang pertama,
Itu hari pertama Nabi sampai ke Madinah. Kan? Dia pinggir Madinah lah, dia pintu masuk. Sebab tu kalau kita nak keluar daripada Madinah atau kita masuk daripada Madinah, masjid yang pertama kita akan jumpa ialah Masjid Quba. Daripada Bir Ali tu kita masuk Bir Ali, litas je Bir Ali sikit nampak masjid putih belah kanan. Itu adalah Masjid Quba, dekat dengan Bir Ali. Masjid Nabi jauh lagi. Baik, jadi Allah Ta'ala kata masjid pertama yang telah dibina di atas dasar taqwa, ahaqqu an taquma fih, lebih patut kamu sembahyang padanya. Ahaqqu, lebih berhak, lebih patut kamu sembahyang pada masjid tersebut. Jadi tak payah sembahyang di masjid munafik tu. Kita tak tahu, wallahu ta'ala alam, jenis binaan dia macam mana. Boleh jadi mereka bina tu lagi baik, lagi cantik ke, daripada binaan Masjid Quba. Tapi Allah Ta'ala kata Masjid Quba lebih patut kamu semayang daripada masjid dia. Dia mungkin peruntukan geng-geng munafik ni kaya kali. Nak buat markah dia, Jadi Allah Ta'ala kata Masjid Quba lebih layak untuk kamu solat padanya. Okay. Fihi rijalun. Dan ini antara kelebihan Masjid Quba. Disebut dalam Quran ni bahawa dia lebih berhak untuk disolat padanya. Dan memang Masjid Quba adalah antara masjid yang ada kelebihan istimewa berbanding masjid-masjid lain. Masjid lain, masjid ada keistimewaan ada 3. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Hak ni hak masyhur lah, 3. Hak disebut gandaan dia lebih besar daripada pahala solat di masjid lain. Ni, solat daripada dia lebih besar pahala daripada solat di masjid lain. Kemudian ada satu lagi masjid tambahan, iaitulah Masjid Quba. Masjid Quba ni dia tidak berganda kelebihan solat, cuma diberi pahala lebih, iaitu pahala umrah. Kata Nabi SAW, salatun fi masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba dapat pahala seperti pergi umrah. Jadi ada kelebihan berbanding masjid lain. Cuma tak setanding Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram lah. Masjid Nabawi satu solat diganda 1000 solat. Kalau Masjidil Haram satu solat diganda 100,000 solat. Semoga Allah Azza wa Jalla mengurniakan kita solat padanya. Masjid Quba dia tak ada gandaan tu. Tapi dia kelebihan dia, solat di Masjid Quba pahala seperti umrah. Sebab itu sabit, yakni sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi ni senantiasa mengunjungi Masjid Quba untuk bersolat padanya, sama ada naik kenderaan ataupun berjalan kaki. Dan setiap minggu, hampir setiap minggu Nabi SAW pergi ke Masjid Quba untuk bersolat padanya sebab ada kelebihan. Ada kelebihan. Adapun masjid-masjid lain tak ada kelebihan itulah. Kalau masjid lain, kalau duduk dalam tanah haram, dia ada kelebihan solat dalam tanah haram lah. Tapi tak ada kelebihan seperti Masjidil Haram dan Masjid Quba, tak ada lah. Dia ada kelebihan solat dalam tanah haram tu bagi orang yang duduk dalam tanah haram. Di Madinah, masjid dia saja, tanah haram dia tak ada kelebihan seperti mana tanah haram Mekah. Kemudian masjid-masjid lain, macam kita kata
bukan setakat di Malaysia, kalau masjid lain di Arab Saudi keluar daripada tanah haram tu pun tak ada, biasa saja. Kalau solat di masjid universiti banding dengan solat masjid Nabi, sama masjid, solat di masjid universiti tak ada kelebihan apa-apa. Kalau solat di masjid Qiblatain pun sama juga. Masjid Qiblatain tak ada kelebihan solat padanya. Dulu bila tapi macam tak ditirap lagi masjid jin kata orang. Masjid jin. Masjid jin dia duduk di Mekah, bukan duduk di Madinah. Masjid ni banyak, masjid sejarah di Mekah, di Madinah, masjid sejarah ni. Masjid jin, ramai je orang pergi tu. Saya siap cerita bab jin ke apa situ. Orang kita dulu pergi cari dekat bukit Jabal dia panggil apa tu? Jabal kat Hujun, Mauqif Hujun, kat Hujun tu. Situ kawasan kat Masjid Jin tu. Beberapa orang Melayu dulu pergilah nak cari jin, balik macam-macam lah. Allah. Padahal situ tu cerita Nabi SAW berdakwah kepada jin. Cerita. Tapi nak sebutnya Masjid Jin tu tak adalah kelebihan solat sebagaimana ni. Sebab tu bila kita pergi ke Masjid Qiblatain dalam ziarah di Madinah, kita tidak pun digalakkan untuk solat padanya dengan galakan yang lebih berbanding masjid lain. Berbeza dengan Masjid Quba. Masjid Quba memang kita pergi nak solat padanya. Sebab tu kalau saya buat ziarah biasanya tak turunlah Masjid Qiblatain tu. Tak turun, lalu tengok ni lah masjid dia. Pasal apa dulu saya turun, ada orang sungguh solat situ. Dia tanya, "Ustaz, kalau kat sini ni boleh sembahyang masjid ngadap Masjidil Aqsa lah kan?" Dia tanya. Kata tak boleh, tu sejarah zaman dulu je. Lah ni bukan tu masjid dua kiblat tu. Sekarang boleh solat dua kiblat tak? Ada orang tak faham tak? Nanti dia pergi solat menghadap Masjidil Aqsa. Tak pasal-pasal. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata Masjid Quba lebih layak untuk kamu solat padanya. Okay? Dan kelebihan dia. Kemudian Allah Ta'ala puji pula mereka. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Dan padanya Masjid Quba ni adanya lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan dan menyucikan dirinya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad, bila Allah Ta'ala puji mereka ni, kenapa Allah siapa puji mereka macam tu? Apa sifat suci yang mereka buat sampai Allah Ta'ala puji? Jawapan dia dalam riwayat Imam Ahmad, bahawa Nabi SAW sebut kepada orang Quba, penduduk Quba lah, Inna Allah Ta'ala qad ahsana alaikumus thana fit tuhur fi qissati masjidikum. Nabi SAW tanya orang Quba, Allah puji kamu dalam kisah masjid kamu. Allah puji baik punya, baik. Ahsanallahu alaikumus thana. Allah telah puji kamu dengan sebaik-baik puji. Iaitu Allah suka kepada orang yang suka kepada kebersihan. Fama hadha tuhurul ladzi tatahharuna bihi. Apa jenis, apa sifat bersuci yang kamu buat sebenarnya? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma na'lamu syai'an inna illa annahu kana lana jiran minal yahud. Rasulullah, kami pun tak tahu. Dulu kami ni ada jiran daripada Yahudi. Dan dulu mereka Yahudi ni kalau buang air dia basuh.
Cerita mereka dululah ni, mereka dulu sebelum dah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang bagus dah lah. Tapi mereka kata dulu kami ni ada jiran daripada Yahudi. Jadi mereka ni bila buang air dia basuh. Dia istinja dengan air. Kan istinja ni boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan daun. Jadi kami bila tengok dia basuh, kami suka kebersihan. Kami pun basuh juga. Kami basuh juga. Jadi tu yang kami buat. Allah puji sifat tu. Macam lah ni lah, kalau kita tengok ramai orang-orang non-Muslim masih lagi tak guna air. Masih lagi dia lap guna tisu tandas dia tu je. Dia bila lap cukup. Dia rasa cukup dengan yang tu. Siapa masa kena mula-mula pandemik dekat US, habis tisu tandas. Berubuk orang pergi pasal nak PKP pasal nak PKP kat rumah, tak nak keluar rumah, pergi beli dekat dengan supermarket, berubuk-ubuk sampai bergaduh-gaduh tisu tandas. Pasal tu cara dia kira keperluan asas. Lepas tu bila orang Islam tunjuk cara buat basuh air, dia kata kami baru tahu basuh dengan air ni bagus juga. Kata itulah hidayah Allah. Jadi orang Qubak ni dia tiru sifat Yahudi dulu. Lalu Allah puji mereka sebab mereka ni adalah orang yang suka kepada kebersihan. Dan Allah suka kepada kebersihan. Baik. Masjid Dirar tak ada dah lah. Lepas Nabi bila tak ada Nabi siapa di Madinah lagi, Nabi suruh Nabi hantar runtuhkan. Jadi tapak pun tak tahu kat mana. Kita pun boleh jadi ada orang tahu, tapi cuma saya tak tahu. Tapak tu pun kita tak ambil dalam kepala kita, tak letak. Kalau orang tanya pun kita tanya dia balik, berapa nak pergi masjid yang diarahkan oleh Allah untuk runtuh, tak payah ambil kisah lah. Bagi tumpuan Masjid Qubak ya. Itu Masjid Qubak ya. Baik. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan apabila berkait dengan masjid. Ada kaitan antara masjid yang dibina di atas takwa dan sifat penghuninya yang bersih. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala disebut di sini dalil hadhil ayat ni dalil menunjukkan disunatkan salat di masjid yang lama, masjid yang lama yang lebih tua daripada yang kemudian, masjid asal. Disebut sini. Sebab tu kalau kita ada pak kita ni masjid dua masjid, satu masjid asal lama dah disolat padanya, satu masjid baru, dan jumlah bilangan mereka sama ramai. Mana lebih kita nak pergi? Kita pergi masjid yang lebih awal. Tapi kalau masjid tu tak ramai, kita nak solat pada masjid yang ramai. Sebab ada kelebihan solat ramai berbanding solat sedikit. Makin ramai makin baik. Kemudian kalau sama ramai, kita tengok masjid lama, masjid mana yang lebih lama. Kamu kalau sama lama, masjid mana yang lebih jauh? Kita nak pahala lebih kan? Cerita nak pahala lebih. Jadi ayat dia ni menunjukkan bahawa dalam tafsir ni disebut dalilun ala istihbabis salati fil masjidil qadimah al muassasati min awwali bina'iha ala ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Masjid yang lama yang dibina awalnya, asas dibina juga sebagai masjid. Contohnya satu lagi ada masjid dibina daripada awal dibina memang masjid. Satu lagi masjid yang diambil tempat bina tu kemudian ada ruang solat padanya. Contoh kita
kita nak solat di surau supermarket ke, kita nak solat di masjid. Pasti solat di masjid lah, sebab masjid tu dibina untuk solat. Supermarket tu dibina untuk jual beli, cuma ada ruang untuk solat. Boleh faham? Ada perbezaan di situ. Masjid yang dibina untuk solat disebut di sini. Wa ala istihbabi salati ma'al jama'ati salihin wal ubadil amilin, dan digalakkan salat bersama jamaah orang-orang yang soleh dan para hamba-hamba Allah yang beramal. Maknanya kena tengok juga jamaah masjid tu, salat bersama orang-orang soleh. Kali ni solat ni geng contohnya hak ni solat, lepas solat pokok dia ni duk main, duk buat tepi beranda, duk isap rokok, duk sembang. Cukup masa azan isyak, masuk semayang balik, lepas tu habis. Satu masjid lain pula, dia ni ada pengajian ilmu, orang-orang pun baik, duk mengaji Quran gapo situ. So kita nak pergi solat masjid mana? Pergi solat masjid dengan jamaah yang soleh. Sebab Allah Ta'ala puji orang-orang Ansar yang berada di Masjid Quba. Bukan Allah Ta'ala puji masjid saja, Allah puji orang yang solat di situ. Jadi ada galakan istihbab ala salati ma'al jama'ati salihin, bersama jamaah orang-orang soleh. Jadi kalau kita tahu situ ada orang alim solat, contohnya kita tengok masjid, masjid tu ada masjid Tok Syekh hak soleh lah, orang hak baik, orang ahli ilmu ataupun seorang alim, dia ingat dia solat situ, kita pun aku nak pergi solat dengan dia. Ada galakan. Bukan kata Allah solat pak kita ya sama je, solat sama 27 kali ganda, pak kita pun 27 kali ganda juga. Memanglah, tapi hak tu 27 kali ganda bersama orang soleh. Dan sifat solat bersama orang soleh ni ada kaitan dengan sah ke tidak ibadat mereka, bersih ke tidak pakaian mereka. Lepas tu tamakninah dalam solat. Kita pergi kadang-kadang masjid ni, kita pergi, kita boleh rasa sedap solat masjid ni. Ada setengah masjid kita pergi, tak selesa solat masjid ni. Pasal apa? Setengah masjid tu orang solat laju. Setengah masjid tu orang solat laju. Lepas tu dalam keadaan solat ataupun sifat tunggu solat pun, kita tengok orang tak faqih, tengok dalam ada sembang, roh masjid tu sendiri pun kita tak rasa. Sedang kalau kita pergi masjid-masjid yang mana orang hidup dengan majlis ilmu, baca Quran ada, kita pun rasa seronok semayang situ. Jadi ada rasa gitu. Memang betul lah Allah Ta'ala ni dia puji ahli yang ahli Quba ni, Allah puji. Oleh kerana itu orang-orang salih ni dipuji ataupun ada galakan bersalat dengan mereka yang disebut sebenarnya al-muhafizina ala isbaghil wudu' wat tanazzuh an mulabasatil qadhurat. Orang-orang soleh yang mana bila dia ambil wudu, dia bersuci dengan sungguh-sungguh, dan mereka menyucikan juga diri daripada perkara-perkara yang buruk dan busuk. Jadi kita pun seronok semayang situ. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, kata Allah, maka adakah orang-orang yang membangunkan masjid yang didirikan di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari redha Allah itu, khairun, lebih baik, amman assasa bunyanahu, ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, fanhara bihi fi nari jahannam, maka runtuhlah ia
dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka. Jadi Allah Ta'ala kata tak sama. Yang ni bina untuk mencari redha Allah. Yang ni bina di tepi jurang, dari jurang neraka. Tak sama dua tu. Ni geng orang beriman, ni geng munafik. Tak sama. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun. Apakah mereka itu lebih baik? Dan daripada orang yang mengasaskan binaan di atas jurang neraka. Baik. Di atas jurang neraka, fanhara bi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuslihu amalal mufsidin. Allah tidak akan memperelokkan amalan-amalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Qala Jabir bin Abdullah, berkata Jabir bin Abdullah, aku melihat masjid yang dibina alladhi buniya diraran yakhruju minhu ad-dukhan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok masjid tu mengeluarkan asap, kata Jabir, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masjid itu diruntuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala kata, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum. Keruntuhan yang dibina oleh mereka yang munafik itu senantiasa menjadi penyakit syak dan keluh kesah yang ada di dalam hati mereka. Illa an taqatta'a qulubuhum, tidak akan habis kecuali bila hati mereka hancur luluh dalam tanah, yakni sampai mati. Bimautihim, disebut sini sampai mereka mati. Syakkan wa nifaqan bisababi iqdamihim ala hadha as-sani' asy-syani' awrathahum nifaqan fi qulubihim kama ashraba 'abidul ajla habbahu. Dia kata perbuatan mereka itu menyebabkan terbitnya kemunafikan dan keraguan dalam hati mereka yang akan senantiasa ada sampailah mereka mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni yang kita sebut lam yanalu khaira. Apa tu yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni tak akan sanu'adzibuhum marratain. Ya Allah Ta'ala kata kami akan azab mereka 2 kali tu. Maknanya mereka ni tak akan dapat hidayah sampai mati. Allah Ta'ala kata mereka ni tak akan dapat hidayah sampai mati. Senantiasa ada dalam hati mereka kemunafikan sampailah mereka mati. Allahu Akbar. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala sekali lagi sebagaimana kita sebut bila baca ayat-ayat nifaq ni, kita minta perlindungan dengan Allah daripada kemunafikan. Perbuatan-perbuatan kita ni jangan sampai mengancam agama Allah dan Rasul. Jangan sampai memberikan kemudaratan kepada Allah dan Rasul dan juga orang-orang Islam. Biarlah kita ni menjadi asbab kebaikan, jangan asbab kemudaratan. Allah Ta'ala atau Nabi SAW sebut dalam hadis, la darara wa la dirar. Dalam hadis 40 pun ada, la darara wa la dirar. Kita tidak boleh memudaratkan diri dan memberi kemudaratan orang lain. Dan tidak ada kemudaratan yang lebih besar daripada kesesatan yang ada di dalam
hati. Jadi doalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita kepada kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah akan bagi kefahaman tentang agama. Jadi itu yang paling utama. Orang hari ni memanglah sibuk, banyak orang cerita tentang ekonomi, tentang sara hidup, kan? Betul penting. Tapi ada benda yang lebih penting, iaitulah menjaga agama. Itu lebih utama. Walaupun negara tu maju, tapi kalau agama dia bermasalah, maka dia tidak akan dapat memberikan kebaikan sedikit pun di hari akhirat. Tapi kalau pun negara tu dia kurang maju, tapi agama dia terjaga, itulah lebih baik. Itulah lebih baik. Kadang-kadang orang ni bila tengok kepada benda-benda macam tu, dia rasa hak tu lebih utama. Macam Abu Amir tu, siapa pergi ke orang Quraisy, siapa pergi ke Rom, siapa pergi. Pasal apa? Sudut pandang dia kepada benda-benda macam tu. Dan dia tak puas hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, walau apa pun yang ada, sikit atau banyak, susah ataupun senang, agama tetap kita tinggikan, kita daulatkan dan kita letak sebagai keutamaan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.